Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi, terima kasih pada semua yang menonton, tengok video YouTube Teku ni. Jadi pada hari ni tanggal 10 hari bulan 10 lah. Bulan Orang Putih tak. Jadi Teku rasa terpanggil lah untuk nak buat sedikit pendedahan ataupun penjelasan sikit sebanyak untuk dikongsikan kepada individu-individu yang berketurunan ataupun yang berkaitan di luar sana lah. Di luar sana yang mana sudi nak dengar lah deh. Jadi yang mana tidak ada kaitan ke apa tu boleh kepada hak masing-masing untuk mendengar. Jadi apa yang Teku nak bicarakan ni adalah tidak berkaitan, tidak mengata sesiapa lah di luar sana. Ini hanya mari daripada hati Teku sendiri, tidak menghina atau sesiapa. Jangan kecil Teku lah kalau ada masalah ke tak betul ke apa yang Teku nak wayak ni. Agak dengar je lah kan. Nak boleh pakar, boleh tak dengar tak si pakar, anggaplah seperti dia angin yang lalu. Jadi Teku cuma terpanggil untuk beri penjelasan berkenaan pasal pertubuhan Puteri Sagdo ni lah. Seperti yang dimaklumkan, Teku adalah satu orang yang pengerusi ya, ODP Pertubuhan Kebajikan Puteri Sagdo di Malaysia, di mana-mana apa ada, di mana-mana dia berada lah. Jadi kita nak cerita hari ni bukan pasal sejarah, bukan pasal sejarah. Pasal sejarah ni masing-masing boleh cedok dalam Google, dalam media, melalui penyampaian daripada individu ke individu. Jadi cuma kita nak di pengakhiran ni, episod ni Teku nak cerita pasal keturunan yang selalu berlaku pada individu-individu yang dipilih. Okey, selalu berlaku pada individu-individu yang dipilih, yang diberi pada anugerah-anugerah tertentu. Tak kisahlah masa kecil ke, masa dia dah besar ke, masa dia dah dewasa ataupun dah pekat yang berusia. Sepanjang jejak Teku di akhir-akhir ni di merata tempat, Teku dapat banyak terima panggilan, terima luahan daripada individu-individu berketurunan kita ni, berketurunan Puteri Sagdo, sanak jembar, yang mana mereka mengalami perkara-perkara yang mistik dan misteri yang berlaku dalam hidup mereka tanpa mereka demo ni tahu apa sebenar natijah dia, apa sebenarnya nak dibagi tahu. Sama ada benda ni mari daripada di dalam mimpi ataupun secara live ataupun secara batin. Asalnya sebab apa Teku kata mereka tidak mengetahui? Sebabnya titihan sanak bonda Puteri Sagdo ni ataupun secara umumnya jembar ni, dia tidak, kebanyakannya tidak ada pakai nama. Tidak ada pakai nama keturunan. Bila sebut nama tidak ada pakai nama keturunan, inilah yang mana seperti ni, Tengku, Tuan, dan sebagainya lah, Uwe apa sebagainya. Di mana mereka-mereka ni yang tidak ada pakai nama ni lah, yang selalunya diberi anugerah-anugerah tertentu, clue-clue tertentu supaya mereka cari siapa
dia ni, siapa mereka ni, dan kenapa, bapa demo ni diberi tahu dengan info-info yang ala gaib, ala batin, yang mereka rasa demo tidak tahu jawapan di penghujungnya. Tidak tahu jawapan di penghujungnya. Jadi ini hak teku nak bagi tahunya. Ada setengah mereka dihadirkan dengan mimpi-mimpi seperti datangnya seorang puteri, datangnya seorang tua, datangnya dalam bentuk binatang ataupun kejadian seperti ular, seperti rimau, seperti gajah. Jadi oleh kerana mereka tidak tahu, dan membiarkan saja keadaan ni berlangsung begitu saja, tak berlalu begitu saja. Jadi sebenarnya dia ada jawapan di sebalik maklumat ataupun penyampaian yang mereka dapat tu, sebenarnya ada jawapan dia. Ada jawapan dia. Perlu mencari. Jadi bila demo tidak mencari jawapan dia tu, jadi sini lah berlakunya akan rasa dalam diri masing-masing tu, rasa macam tidak puas. Macam ada sesuatu benda yang tidak cukup. Pakaian cukup, bedok lecu cukup, makanan cukup, kereta ada, tapi masih ada benda yang tidak cukup. Gapo dia tu? Tapi mereka tidak tahu. Jadi tugas teku sebagai YDP, sebagai pemegang amanah, sebagai pembuka jalan lah, teku pun tidak arif sangat kan. Sebagai pembuka jalan, jadi teku sekadar semampu mungkin teku akan bagi jawapan pada mereka-mereka yang mengalami keadaan-keadaan yang teku sebut tadi. Mengalami didatangkan seperti kemana kalau teku boleh ulang balik, dalam mimpi tu datang seorang puteri, orang tua, harimau, ular dan sebagainya. Jadi bila demo tidak peduli akan hal ni, dia akan rasa efek pada tubuh diri masing-masing. Pertama, dia rasa tidak puas. Ada sesuatu yang perlu aku cari. Pertama. Nombor dua pula, dia akan mengalami rasa kegusaran, dan seterusnya dia akan rasa badan tu semacamnya tidak sihat. Tidak sakit luka, tidak sakit demam, tidak sakit sesama, tidak pening kepala. Tetapi sakit yang pihak hospital tidak dapat detect. Boleh faham tak? Bila faham. Penyakit yang hospital tidak dapat detect. Pergi hospital, kata, okey Pak Cik, tak ada masalah. Awak tidak ada masalah. Apa tidak ada masalah? Jadi, pergi jumpa perawat apa, kalau perawat biasa, dia akan berkata, ini awak tidak ada masalah. Lalah sekali bagi wak air tawar, bagi keluarkan belanja apa semua, jumpa nak boleh jumpa hak molek, habis duit gitu. Sebenarnya sikit saja dalam soal ni. Untuk tekuna ayah, untuk keturunan, untuk yang ada keturunan yang daripada asal bakal raja, titih hewan ni dan sebagainya. Dia kena cari perawat tepat nak ubat tu, keturunan juga. Kena cari keturunan juga yang sebaik-baiknya lah. Cari keturunan juga yang boleh merawat lah, jadi kalau rasa nak sihat, contoh betul, sakit apa-apa sekalipun, ujian kita itu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul, kita tak nak nafikan. Dah Maha Penyembuh pun Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya.
Tetapi itu konteks lain. Itu konteks lain. Konteks ni skripnya ataupun ceritanya duduk atas kita sendiri. Sebab kita adalah hak kepunyaan Allah SWT. Jadi kita yang menggezekkan, menskripkan, membentuk masa depan, aura tubuh kita. Kita mesti kenal siapa diri kita. Siapa diri kita sebenar, asal daripada mana. Jadi ibarat kata, kalau kita tidak kenal diri kita, tidak kenal daripada sejarah asal titik keturunan kita, macam mana kita nak mengorak langkah lebih cemerlang, lebih harmoni, lebih maju, lebih sihat. Jadi kita mesti tahu semua. Sebab jalan-jalan untuk cemerlang dalam kehidupan kita ni, dia banyak cara. Kadang-kadang tu orang tu dia dah berusaha dah, macam-macam dah, berniaga apa semua, buat menjual, direct selling, MLS apa semua dah, macam-macam kerja. Tetapi kehidupan dia tetap malap, tetap tidak bermain, tidak maju dalam perniagaan ke apa. Jadi kita kena berbalik kepada fitrah asal. Berbalik kepada fitrah asal, bahawasanya kita kena tahu di mana ataupun benda gapo menutup pintu-pintu rezeki kita ni, menutup segala jalan-jalan untuk kita sihat, untuk kita beramal ibadat dan sebagainya. Jadi sebenarnya sebenarnya bukan disengajakan untuk ditutup, untuk diberi penghalang terhadap pergerakan kita untuk satu perkara itu, tidak. Tetapi ada sebab, ada hikmah. Terkena ayat ada hikmah. Ada hikmah. Seperti mana kita sedia maklumlah, untuk orang lain, individu ramai sana pihak. Allah tu ke sakit pada kita ni, kadang-kadang dia nak suruh kita ni, tidak kadang-kadang dia nak suruh kita ni ingat ke dia. Kadang-kadang orang ni lupa pada Allah SWT. Dia lupa bila bagi kesenangan, bila bagi sihat contohnya, tak pernah pun, jarang pun ingat pada Allah Ta'ala. Tapi bila bagi sakit sikit, bila bagi demam sikit, barulah Allah Ta'ala, Allah sakit aku ya Allah, barulah ikhtiar nak cari perawat, nak cari tok bomo, nak cari nak buat sikit-sikit buat amal ibadat, baru ingat kau nak mati dah lah. Tak ingat kau nak mati, ibarat kata kalau sepak batu tengah jalan tu pun baru sebut, aduh Allah Akbar. Jadi nak oyak contohnya baru ingat. Jadi kita sebenarnya lon ni keadaan kita secara umumnya, dia nak royak suruh kembali kepada fitrah asal, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah apa segala apa kejadian sekalipun, sebab kita lon ni hak teku nak royaknya, kehidupan kita sekarang ni yang menggerakkan kita adalah ruh. Yang menggerakkan kita, yang memberi kita nafas apa semua ni, itu semua nafas apa semua tu Allah SWT. Jadi kalau kita rasa diri kita sendiri yang boleh berupaya menggerakkan di kerja, menggerakkan kata nak makan, nak gapo, itu adalah satu kesilapan besar. Sebab kejadian kita ni, tubuh kita ni, kalau tidak ada ruh, tidak ada nyawa, hak Tuhan tu tidak ada nyawa apa semua, orang usul hari kubur tak ada makna pun. Tapi nak royaknya, kita perlu jaga pemberian rahmat Allah bagi seketul tubuh pada diri kita ni, yang boleh bergerak, boleh makan, boleh pergi sana, boleh menikmati segala keindahan alam semesta alam ni yang dicipta khas untuk kita ni. Dunia dicipta untuk kita, pokok kayu kaya binatang hak kita boleh makan pada kita, untuk kita. Jadi dia nak suruh kita jaga. Jagalah rahmat hak duduk ni, anugerah hak duduk di tubuh kita ni. Jika tak jumpa, carilah torchlight. Tanyalah orang-orang yang berilmu apa-apa. Tak. Jadi itu nak ayat kita dalam bab pertama. Bab kedua pula, kita ni, keturunan kita ni dan keberadaan kita sekarang ni sudah mengakhiri pengakhiran zaman. Di mana-mana dalam YouTube, ustaz, dalam kitab Nabi pun telah bersabda,
zaman Nabi Muhammad adalah zaman pengakhir zaman. Zaman pengakhir zaman. Zaman ni lah yang orang kata dunia sudah turun. Dan dia macam-macam timbul. Dia macam timbul fitnah, dajjal, penghinaan, penindasan dan sebagainya. Dia akan timbul sihir-sihir dan sebagainya. Sebab kita ada beberapa kategori pecahan di dalam tubuh kita. Ruh yang suci, jiwa yang suci. Mereka ni semua kita tidak dapat lihat. Kita tidak dapat tengok. Tetapi iblis, syaitan, jin yang bukan dikategorikan Islam contohnya, mereka sedaya upaya untuk menggoda, untuk nak menghasut, untuk nak membawa kita ke jalan yang menyalahi akidah agama Islam, untuk dibawa kita kepada jalan yang sesat. Sebab aku suka bercerita titihan ni. Sebab apa? Titihan kita adalah titihan yang molek. Asal kita adalah molek. Ada zikirullah yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Darah Tok Deka, darah ulama, darah orang-orang yang berkaramah ni dulu-dulu, dia sentiasa turu ke anak cucu cicit dia sampai sekarang ni. Mereka dulu nak boleh sesuatu benda yang ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu anugerah, ilmu persilatan dan sebagainya adalah satu. Mengambil masa yang begitu sukar untuk nak beramal, untuk nak mencari ilmu. Tetapi di pengakhiran anak cucu cicit dia, kebanyakan aku tengok dapat cukup senang dapat benda tu, cukup senang anugerah yang Tuhan bagi tu. Sebab apa? Dunia kita sekarang ni, kita dah tidak ada masa. Kita dah tidak ada masa untuk nak mencari, nak menggali, duduk pondok 3-4 tahun, berguru, cari guru tu, cari guru ni, untuk nak belajar agama dan sebagainya. Tidak ada masa. Malah kita lah ni, kita nak pergi surau, nak pergi masjid pun jarang dah berlaku macam tu. Kecuali orang-orang tua yang boleh katakan mereka dah pece dah. Sampai tahap tu, masa kita ni terlalu singkat, terlalu pendek. Jadi atas dasar-dasar ni lah Allah Ta'ala pendekkan ilmu tu, dia buat shortcut. Ilmu-ilmu nenek moyang kita, zikirullah dia hendak mengalir dari darah dia tu, dia tabur benih tu, turu sampai sekarang ni kita ya tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang orang kita tidak tahu apa-apa. Apa ni. Sebab kita masing-masing, kita rasa lahirnya kita ke dunia ni, lahirnya kita dunia ni adalah untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Kehidupan seperti biasa. Orang lain bangun pagi, mandi, makan sarapan, pergi kerja, pas klik kerja, tidur rumah, buang ngagu apa semua, pergi masjid apa semua. Lepas tu dapat anak besar apa semua, dapat pasti macam tu lah. Kita rasa macam kehidupan macam biasa. Tetapi sedarlah berlaku sebenarnya. Hakikat sebenarnya kita mempunyai tugas masing-masing lagi besar. Koreklah, carilah ilmu ni sebanyak mungkin. Sementara kita diberi nyawa, sementara kita diberi nafas kehidupan atas dunia ni. Benda-benda yang hadir dalam kehidupan individu tertentu, terutama sekali hak keturunan, keturunan dia tu merupakan keturunan yang berkaramah, ahli-ahli. Bila sapa ke anak cucu-cucu dia ni, tulu cari, menanya ke orang-orang yang berpengetahuan di sini
Teku nak berkongsi sekiranya ada sistem ataupun keadaan-keadaan yang sedemikian, bolehlah telefon Teku. Kalau boleh, kalau sudi kita bercerita, berkongsi maklumat sekiranya Teku dapat beri jawapan. Beri jawapan. Tapi sebelum ni, lepas-lepas dah yang menghubungi Teku, banyak yang mengalirkan air mata. Terutama sekali sanak Teku sendiri. Kita dapat jumpa worry apa semua ni, dapat mengalirkan air mata bila mana Teku bercerita tentang jawapan-jawapan yang diberi soalan kepada Teku lah. Kepada Teku. Jadi itulah amanah yang Teku nak bawa sekali, supaya kita dapat membezakan pendamping, apa yang disebut oleh orang kata pendamping yang baik, kode yang baik, ataupun yang sebaliknya, jin yang elok, Islam, ataupun yang sebaliknya. Biar kita dapat beza. Mereka-mereka ni sentiasa membisikkan, menyamar benda-benda yang kita tidak faham. Dan kadang-kadang kalau menyamai dengan kehendak nafsu kita, kita ikut saja kehendak mereka. Sedangkan apa kita ikut tu, apa kita dengar tu, apa kita rasa suka tu, kita tak sedar. Dia bawa kita ke arah lari akidah, menyeleweng daripada agama, mensyirikkan Allah contohnya. Supaya taksub kepada sesuatu benda, taksub kepada satu-satu tempat, taksub kepada benda-benda gini. Gitu. Teku tidak nak menafikan sebab benda ni memang berlaku. Dan Teku tidak kata kalau orang tu taksub ke gini-gini, tidak kata. Cuma Teku nak royak sini supaya tahu membezakan benda yang tidak kurang baik, benda yang baik untuk diri kita sendiri. Semua benda sebenarnya baik. Sebab dia diciptakan untuk nak menguji kita. Kalau dia tidak kita benda yang tidak baik, macam mana kita nak jadi baik? Sebab daripada kita mengenal benda tu yang tidak baik lah, baru kita faham, oh benda macam tu kita tidak molek. Jadi kita berusaha nak jadi molek. Seperti contoh macam ni. Kita boleh membeza tu. Sebab kata sesiapa berada di sekeliling kita adalah cermin bagi kita. Cermin bagi kita untuk melihat diri kita sebagainya. Macam mana kita nak jadi yang terbaik. Macam mana kita nak jadi sebagai orang kata kekasih Allah. Oleh orang yang Allah kasih. Oleh Allah sayang. Kita biar kita tidak kaya di dunia, tapi kita kaya di akhirat. Biar kita kata hidup sederhana, tetapi kita rasa bahagia. Rasa bahagia. Sesiapa sekalipun kalau kita tanya, kalau Teku tanya, semua orang nak sihat, semua orang nak bahagia, semua orang tidak ada masalah. Tetapi di manakah kita? Soalannya, di manakah kita nak cari kebahagiaan, kesihatan, kesenangan, keselesaan, keharmonian kita tu? Di manakah kita nak cari? Ini soalan-soalan yang banyak ditimbulkan oleh Teku. Dalam pertubuhan Puteri Sadom, Teku banyak memberi kaunseling, memberi pendedahan, memberi penjelasan kepada sanak-sanak kita yang di luar sana. Setelah menonton YouTube Teku ni, banyak yang menghubungi Teku. Jadi inilah sebenarnya tujuan Teku untuk buat benda ni. Supaya Teku tidak banyak berjalan, pergi ke sana, pergi ke sini, jumpa sanak, jumpa keturunan untuk memberitahu. Jadi biarlah bila siapa yang menonton YouTube ni, mereka ni boleh menghubungi Teku di talian nombor telefon yang akan ditentera dalam kaca YouTube masing-masing. Di telefon masing-masing. Supaya sikit sebanyak, walaupun mereka tidak nak berpersatuan
ataupun walaupun mereka tidak nak bersatu dalam nak duduk sama-sama anak beranak, sama-sama wari-wara, sama-sama keturunan dalam pertubuhan Puteri Sagdo, tidak mengapa. Tidak mengapa. InsyaAllah Tekuk akan tolong, Tekuk akan bagi penjelasan, Tekuk akan bagi jawapan yang sewajarnya. Supaya kita dapat masing-masing dapat mendapat atas penjelasan Tekuk ini. Tidak mengapa. Dulu mereka dulu orang yang nak masuk pertubuhan kebajikan Puteri Sagdo saja Tekuk akan bagi penjelasan. Tetapi di akhir-akhir ini Tekuk diberi amanah kepada Bonda supaya luaskan kuasa, luaskan pemberitahuan maklumat ini kepada sesiapa sahaja yang nak tahu tentang keturunan, yang sudi nak masuk untuk bersatu di bawah di dalam empire Puteri Sagdo ni. InsyaAllah Tekuk tak ada tangan syukur pada Allah SWT untuk bersilaturahim sini, dan dalam ni Tekuk akan mengambil berat sikit dalam hal-hal kebajikan, dalam hal-hal ilmiah zahir dan batin. Tekuk akan cuba usahakan supaya mereka-mereka ni jadi dapat apa yang mereka perlukan. Jadi tak apa, duduk di mana-mana pun telefonlah Tekuk di talian 012 952 5139. InsyaAllah Tekuk akan jawab. Sebab bukan kata Tekuk ada masa juga untuk nak pergi merata-rata di seluruh Malaysia, di Thailand, di Jawa, di apa semua. Tetapi Tekuk pun terhad sebab ada kerja, ada kerjaya terpaksa kena tumpu kepada hal-hal ni. InsyaAllah yang mana dah menghubungi itu seolah-olah mereka rasa baru sapa kepada destinasi yang mereka nak cari. InsyaAllah lepas pada ni mereka akan memulakan langkah-langkah yang baru, langkah-langkah yang wajar untuk terus maju di hadapan. Sebab Tekuk terpanggil ni nak bercakap pasal ni sebab Tekuk rasa sedih sangat-sangat. Siapa menitih air mata, rasa sedih hati bila dihubungi oleh sanak kita yang menceritakan kisah kehidupan mereka yang sangat tragedis, yang sangat mistik dan misteri, yang sangat sedih kehidupan mereka yang mereka alami. Tersangat susah, tersangat diberi penghinaan, tersangat apa semualah. Susah dihina masyarakat apa semua dan macam-macam. Di masyarakat pun dihina, di apa semua ni, dak dipelekeh ke apa semua. Apatah lagi di alam sebelah, di alam gaib. Berlumba-lumba nak menghancurkan bangsa kita. Berlumba-lumba nak menghancurkan bangsa kita. Jadi Tekuk nak buat sikit YouTube ni, nak seru kepada semua orang yang berada di luar sana, kembalilah, bangkitlah bangsa Melayuku. Bangkitlah bangsa Melayuku untuk mempertahankan agama tanah air, raja-raja kita, supaya sejarah dulu tidak berulang. Sejarah dulu tidak berulang. Sekiranya kita tidak belajar sejarah, kemungkinan besar sejarah nenek moyang ibu kita dulu akan berulang balik kepada kita hari ini. Sebab di luar sana banyak dan ramai sangat golongan Freemason, golongan Yahudi dan golongan apa sekalipun selain apa semua ni, dia mau nak menghancurkan agama kita, dia mau nak menghancurkan bangsa kita. Kalau Tekuk kecek lagi jauh, setengah jam 2 hari pun tak habis dari segi hal ni. Tapi kita stop sini dulu. Okey, kita stop sini dulu untuk pendedahan kali pertama. Kali pertama supaya sedikit keterbukaan di pemikiran masing-masing. Jangan kata aku tidak ada apa-apa. Yang tidak ada apa-apa Tekuk tak kisah. Tetapi kebanyakannya bila mereka tanya, oh ini hak keturunan saja, oh aku tidak terbabit
pasal aku tidak ada pakai nama. Aku nama Ahmad Bedollah saja. Contoh ya, Ahmad Bedollah saja. Ayah aku pun tidak ada pakai nama. Ibu aku pun tidak ada pakai nama. Aku tidak ada masalah apa-apa. Okey, nothing, beres. Tak ada masalah, tak ada apa. Okey, tak apa, lupa ke. Tapi yang aku nak ceritakan ni, sebenarnya mereka-mereka yang mengalami keadaan-keadaan yang teku royak di awal tadi. Royak di awal tadi. Sekiranya ada rasa minat tahu bab sejarah Melayu, sekiranya ada rasa minat tahu bab titih, sekiranya rasa kehidupan diri sendiri tu malap, macam tak puas, macam ada rasa benda tak kena apa semua ni, tidak berkait dengan keturunan raja teku ni apa dan sebagainya tu, boleh nak bertanya khabar. InsyaAllah boleh. Teku cek, tengok lagu mana. Adakah kamu berada dalam titih, berada dalam situasi mana. InsyaAllah. Okey, terima kasih untuk setakat petang ni. Terima kasih kepada ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di lain episod pula.